Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh pimpinan Jawatan Kuasa Tadbir Surau Ar-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, khususnya tuan-tuan para jemaah yang dikasihi, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, sekali lagi Allah memberi peluang dan kesempatan kepada kita semua sama-sama kita dapat hadir ke surau ini menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, dan kemudiannya Allah bagi lagi peluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, beradanya kita dalam majlis ilmu ini dapat mengundang barakah yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi asbab untuk Allah memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada malam ini akan membicarakan tentang fiqh non-muslim. Kita masih lagi membicarakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan anjing. Kuliah yang lepas kita membicarakan tentang kenajisan anjing dan bagaimanakah sekiranya kita terkena dengan sentuhan anjing ataupun kita menduduki rumah yang mana di rumah tersebut dahulunya ada dipelihara anjing. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, kita ada beberapa isu lagi berkaitan dengan anjing ini, iaitu kita nak teruskan berkaitan dengan isu hukum memelihara anjing. Boleh tak kita bela anjing? Macam orang bukan Islam memelihara anjing. Jadi kita orang Islam ini bolehkah dari sudut hukum syaraknya kita memelihara anjing? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut soal anjing, memanglah kita tidak nafikan bahawa anjing ini adalah haiwan yang cukup taat
kepada tuan dia, dan cukup jaga tuan dia, dan cukup kenal tuan dia. Anjing ni antara binatang yang cerdik, tuan-tuan sekalian. Dia taat pada tuan dia, dia jaga tuan dia, dia kenal tuan dia. Sebab tu antaranya anjing ini digunakan untuk tujuan keselamatan, menjaga kawasan, menjaga rumah dan sebagainya. Sebab tu ada di kalangan golongan-golongan orang bukan Islam, mereka bela anjing ini tujuan untuk keselamatan mereka, jaga rumah mereka, kerana dia cukup taat kepada tuan dia. Maka oleh itu, sudah pastinya di sana ada manfaat-manfaat yang kita boleh dapati, dimanfaatkan daripada anjing itu. Tetapi di sana ada suatu larangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam hadis yang pernah kita sebut sebelum ini. Kata Nabi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Maksudnya malaikat rahmat tak akan memasuki rumah yang mana di dalamnya ada dipelihara anjing dan juga ada patung-patung. Surah, gambar ataupun patung yang dimuliakan. Ini satu isu yang lain lah, bab patung ni. Jadi itu menunjukkan bahawa cara tidak langsung bahawa dari sudut hukumnya orang Islam dilarang memelihara anjing sebagai haiwan, kita kata apa, haiwan peliharaan. Mudah istilahnya pet animal. Kalau nak bela sebagai pet animal, macam kita duk bela kucing, macam kita duk bela apa lagi, jadikan binatang jinak, duduk main dengan dia, bergaul apa ni, boleh duduk main dengan dia, bagi main dengan anak-anak kita. Hak tu para ulama mengatakan, majoriti di kalangan para ulama menghukumkan haram. Tetapi kalau pelihara anjing itu atas tujuan yang lain, ini ada beberapa pandangan para ulama. Dan sebab-sebab pengharaman memelihara anjing ini antaranya sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qirat illa kalba harsin aw masyiyah. Yang bermaksud hadis riwayat Imam Bukhari, sesiapa yang memegang, dalam arti kata memelihara anjing, jadikan sebagai binatang, maknanya pet animal lah, duk bergaul, duk berpeluk, dukung dan sebagainya, maka sesungguhnya akan berkurang setiap hari daripada amalannya kadar 1 qirat. Melainkan anjing itu anjing yang dipelihara untuk tujuan menjaga tanaman ataupun ternakan. Hadis ini menyebut barang siapa yang bermanja-manja dengan anjing, mana pelihara, duk peluk, duduk dukung, main macam tu, maka sesungguhnya berkuranglah setiap hari daripada amalannya dengan kadar 1 qirat. 1 qirat ni sebesar mana, tuan-tuan sekalian? Kata dalam hadis yang lain, 1 qirat ini menyamai sebesar bukit Uhud, gunung Uhud. Juga dalam hadis bab solat jenazah, kita iring jenazah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang solat ke atas jenazah
akan dapat pahala seumpama 1 qirat. Dan barang siapa yang seterusnya dapat mengiringi jenazah hinggalah ke tanah perkuburan, maka akan dapat lagi 1 qirat. Maka kata Nabi, sebesar mana qirat itu menyamai pahala, menyamai sebesar gunung Uhud, bukit Uhud itu. Jadi begitulah juga kalau kita memelihara anjing untuk tujuan nak jinak-jinak, nak main-main, nak dukung-dukung. Dan kan sebelum ni kita dah bincang bahawa anjing itu hukumnya adalah sebahagian ulama mengatakan najis. Bahkan hadis yang kita sebut tadi, malaikat tak akan masuk dalam rumah yang adanya anjing. Maka atas tujuan itu, orang yang memelihara anjing itu, amalannya, pahala amalannya akan berkurang setiap hari dengan kadar 1 qirat. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebut, maniqtana kalban laisa kalba saydin wala mashiyatin nuqisa min amalihi kulla yawmin qirat. Sesiapa yang memelihara anjing bukan dengan tujuan untuk perburuan. Kalau untuk perburuan tak apa, tapi syaratnya kata para ulama, jangan benarkan masuk dalam rumah, duduk luar rumah, ataupun untuk tujuan jagakan ternakan, maka pahalanya juga disebutlah hadis ini berkurangan setiap hari sebanyak 1 qirat. Itu antara sebab kenapa para ulama menghukumkan bahawa memelihara anjing itu adalah haram kalau pelihara untuk tujuan nak jadikan pet animal. Begitu juga yang kita sebutkan tadi, bahawa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya anjing dan juga patung, ataupun gambar. Cuma dalam bab gambar ni tuan-tuan sekalian, ada khilaf di kalangan para ulama. Itu juga patung. Yang ada dalam rumah kita itu, kalaulah tidak dimuliakan, tidak digantung dan sebagainya, maka harus umpama macam patung untuk permainan anak-anak. Tapi kalau dimuliakan, maknanya disimpan di tempat, dalam cermin, untuk ditayang, ditunjuk, maka ia seolah-olah menyerupai patung sembahan. Maka sebahagian para ulama menghukumkan haram. Begitu juga gambar, kan? Cuma gambar ni kita mengambil hukum hari ini, kita penggunaan lukisan gambar yang penuh ni, cuma yang ada sedikit keringanannya dalam mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali semua menghukumkan haram. Bila kita melukis gambar yang bernyawa, apatah lagi kita gantung pula gambar itu di rumah kita. Cuma dalam mazhab Maliki mengatakan, kalaulah selagi mana kita tidak memuja dan menyembah, memuliakan gambar itu, maka hukumnya makruh, tidaklah sampai kepada haram. Jadi seboleh yang mungkin elaklah kalau tidak ada keperluan, kecuali kalau kita nak kenal sebagai poster, AJK masjid ni, AJK surau, tak apalah, saja-saja pergi lukis besar, pergi gantung kat rumah, ataupun gambar kenangan keluarga, tapi sebaiknya tak payah gantung lah. Gantung itu takut-takut ada unsur kita memuliakan, ada unsur seumpama macam memuja.
maka takut-takut dia termasuk dalam perkara yang disebut oleh para ulama yang diharamkan. Maka atas sebab itulah kenapa anjing ini dihukumkan haram untuk dipelihara. Begitu juga disebut bahawa jilatan anjing perlu disama. Kita yang berpegang kepada mazhab Syafi'i ini, bahawa anjing ini najisnya mughalatah. Memang sifat anjing itu dia memang suka menjilat, menjelir lidah. Maka bila mana dijilat ataupun air liurnya dalam keadaan basah dan sebagainya, maka sudah menjadi suatu perkara yang najis. Maka dalam mazhab Syafi'i, umumnya kita di sini berpegang dengan mazhab Syafi'i ini, menjadi suatu kesukaranlah untuk kita nak membersihkan bekas-bekas jilatan anjing itu. Atau kalau mazhab yang lain pun, kalau dalam keadaan basah, bagaimana yang kita sebut dahulu, ada juga yang menghukumkan najis. Semua mungkin tidak sampai kepada tahap najis mughalatah itu. Jadi atas sebab-sebab inilah para ulama menghukumkan bahawa majoriti di kalangan ulama menghukumkan bahawa memelihara anjing sebagai haiwan peliharaan itu hukumnya adalah dilarang dan haram. Namun di sana tetap lihat bagaimana yang kita sebutkan tadi, bahawa anjing ini ada manfaatnya. Maka diharuskan, jika mana ada tujuan yang wajar, kegunaan anjing itu, maka bolehlah kita peliharanya atas tujuan-tujuan itu. Tapi dengan syarat tidak membenarkan anjing itu dimasukkan ke dalam rumah kita. Ada kandang dia asing, ada rumah dia asing, jangan bagi dia masuk dalam rumah. Dan keharusan ini bagaimana antaranya, umpamanya anjing digunakan untuk tujuan mengesan penjenayah, macam anjing yang digunakan oleh pihak polis, anjing yang digunakan oleh pihak kastam, pihak berkuasa dan sebagainya, untuk mencari orang yang hilang dalam hutan, kesan orang bawa dadah dan sebagainya. Ini ada manfaatnya. Memang tak boleh tipu lah anjing ni. Jadi untuk tujuan yang begitu diharuskan untuk keperluan itu. Ataupun untuk tujuan memelihara tanaman, ladang, ataupun haiwan-haiwan ternakan, maka atas tujuan yang macam tu dibolehkan. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa fatwa yang dikeluarkan. Antaranya saya masih ingat, sewaktu di Kanada dulu, memang ada timbul selalu ditanya tentang perkara ini, bagaimana yang difatwakan oleh Mufti Kanada, Dr. Sheikh Ahmad Kuti. Dia kata memang hukum memelihara anjing ini haram, tetapi dikecualikan dalam 5 keadaan, 5 perkara. Pertama, untuk tujuan pemburuan. Kita tahu dalam hukum fiqh pun ada dibincang, bahkan menjadi harus anjing yang dilatih untuk berburu. Bila kita buru, kita tembak binatang buruan kita jatuh, lalu kita lepaskan anjing itu ambil, dan apa yang dia bawa balik pada kita itu dari sudut hukum fiqhnya halal, harus kita makan binatang buruan itu, walaupun digigit oleh anjing dan sebagainya. Jadi untuk tujuan pemburuan boleh, tapi mesti dilatih. Dan anjing ini kalau dilatih memang pandai, memang dia akan taatnya. Dia tak akan belasah kat dia dulu, dia tak akan cengatnya.
Kan? Apa yang kita suruh, itu dia akan buat. Ini binatang anjing. Kadang lebih baik daripada manusia. Manusia suka tikam belakang. Kan? Dia sapu kat dia dulu. Kan? Anjing tak. Yang kedua, untuk tujuan penunjuk jalan. Kan? Dulu-dulu orang nak pergi suatu tempat tak tahu, jadikan anjing ini sebagai penunjuk jalan. Sebab tu anjing ni dia boleh cari benda yang hilang. Orang yang hilang dalam lautan bagi orang kata apa ni, bau yang kaitan dengan orang hilang, dia pergi cari, lepas tu dia datang balik. Dia ingat jalan walaupun dia masuk lautan dan sebagainya. Kan? Sebab tu orang dulu salah satu cara sebagai penunjuk jalan menggunakan anjing. Bila buru dalam hutan dan sebagainya. Tapi hari ni bila dah ada Wave, bila ada Google Map, tak pakai dah anjing ni kan. Tapi dulu antara salah satu fungsi anjing itu. Jadi untuk tujuan itu boleh. Yang ketiga, kata Dr. Syekh Ahmad Kuti ni, untuk keselamatan. Kemudian kita kata tadi polis, apa untuk jaga keselamatan rumah gitu. Sebab tu jangan hairan tuan-tuan sekalian, dulu ada di kalangan tok-tok guru pun bela anjing. Sebab tok-tok guru ni dulu dia pun buka pondok ni, bukan buka pondok pokok bandar ni. Buka pondok dalam hutan dan sebagainya, kampung pendalaman dan sebagainya. Kadang-kadang untuk jaga keselamatan mereka, mereka bela anjing. Tapi anjing yang dibela itu tidaklah dibiarkan masuk mata ke rumah dan sebagainya. Ada tempat pemeliharaan. Kan? Saya pernah pergi satu dekat Sungai Buloh, ada satu pondok lah, macam boleh kita kata macam ulama tasawuf, ulama sufi lah. Dalam masuk hutan sikit, kawasan dia pagar keliling, nak masuk pagar tempat tu, ada anjing, ada kandang anjing. Anjing ni dia kata untuk jaga, dia bela khusus untuk jaga keselamatan. Kemudian untuk keselamatan polis. Yang keempat, untuk keselamatan rumah. Untuk keselamatan rumah pun macam mana yang kita sebut tadi lah. Dan juga untuk yang kelimanya, untuk penternakan ataupun haiwan peliharaan. Ini saya ingat yang saya boleh sebut perkara ni tuan-tuan, sebab seorang daripada kawan saya dulu, waktu duduk di Kanada dulu, dia ni orang Singapura. Dia suka beli rumah. Kan Kanada ni dia tanah luas, dia suka pergi duduk ke kampung, dapat tanah luas lah. Suka bila beli, dia belah kambing, belah ayam dan sebagainya. Dia kata tak tahan. Asyik kena makan dengan serigala je malam-malam. Memang banyak tu. Akhirnya dia terpaksa, dia kata, dia tanya pendapat Syekh Ahmad Kuti ni, boleh tak belah anjing? Syekh Ahmad Kuti kata, kalau untuk tujuan nak jaga ternakan dan tanaman, boleh. Maka dia pun beli anjing yang dah dilatih. Memang jinak lah. Bahkan dia bagi nama pula, nama Melayu pula, bagi nama Tipah. Ingat lagi saya pergi rumah dia. Dia pun dia tak berpegang pada mazhab Syafi'i lah, mazhab Hanafi. Pada dia pegang anjing tu, biasalah kita lah. Dia pergi kan, takut-takut. Anjing tu main jinak. Tapi dia tak bagi masuk rumah lah. Dia kata selepas daripada itu memang selamat. Tak ada lagi gangguan-gangguan daripada serigala main duk makan kambing dia, ayam dia. Jadi untuk tujuan penternakan, untuk
jaga tanaman kita, maka atas tujuan-tujuan yang sebegitu, maka dibolehkan untuk kita pelihara. Syaratnya yang tak boleh, jangan jadikan pet animal, pergi duduk peluk, dukung, bagi masuk duduk dalam rumah. Kan? Sebab orang barat ni memang anjing dia pet animal. Maknanya memang jinak betul. Boleh duduk tengok TV sekali, duduk atas sofa, boleh duduk tidur atas katil sekali. Bahkan ada sampai kahwin dengan anjing. Di barat ni sampai dia buat declaration, buat suatu pengiktirafan bahawa anjing ini adalah pasangan dia. Sampai begitu sekali selalunya masyarakat barat ni. Dah tak ada siapa nak kahwin, anjing itulah yang dia paling percaya. Bahkan akhirnya sampai ke peringkat semua harta dia diwasiatkan pada anjing. Kalau dia mati, semua harta dia diwasiatkan pada anjing. Anak-anak tak ada. Sampai begitu sekali. Maknanya anjing tu nak buat apa harta tu, tapi maknanya dia wasiatkan kepada ada pertubuhan-pertubuhan pencipta haiwan dia lah. Kalau dia mati lepas ni, ambillah anjing ni, jaga sekali dengan harta-harta dia, dia bagi. Sampai macam tu sekali orang barat. Allah. Jadi itu tuan-tuan sekalian berkaitan dengan pemeliharaan anjing. Jadi itulah tuan-tuan sekalian berkaitan dengan isu, beberapa isu yang telah kita bincang, khususnya yang melibatkan berkaitan dengan anjing. Jadi seterusnya kita akan masuk pula berkaitan dengan khinzir, isu-isu yang berkaitan dengan khinzir. Kita pun dia maklum bahawa bila bincang soal non-Muslim ini, anjing dan babi ini memanglah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan dengan golongan non-Muslim. Jadi berkaitan dengan khinzir ini, tuan-tuan sekalian, ada beberapa perkara. Pertamanya berkaitan dengan pengharaman khinzir. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir, dan diharamkan ke atas kamu bangkai, darah dan juga daging khinzir. Maka inilah dalil yang disebut di dalam Al-Quran yang menjadi haramnya kepada orang Islam itu untuk memakan daging khinzir itu. Ada yang mengatakan bahawa daging khinzir ini ataupun khinzir itu haram disebabkan pada daging khinzir itu adanya kuman yang boleh mendatangkan bahaya dan mudarat kepada manusia itu sendiri. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hakikat sebenarnya pengharaman khinzir ini bukan sebab itu. Dia tidak sama pengharaman khinzir ini dengan pengharaman yang disebabkan ada illah. Memang ada beberapa hukum dalam Islam ini, pengharaman suatu perkara itu disebabkan ada illah dia. Seumpamanya dalam hukum arak, diharamkan arak itu sebab illah dia memabukkan. Bagaimana disebut dalam hukum usul fiqh, al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu disebabkan kerana adanya illah, sebab sekiranya hilang sifat mabuk pada arak itu, maka sudah tidak menjadi haram. Sebab itu ada peringkat kan, kalau kita tengok tuak, kita kata apa, nira.
Orang Kelantan panggil apa? Tuak kan. Dia satu peringkat dia akan jadi nira ataupun tuak, setengah tempat dia panggil kan. Waktu tu dia tak mabuk, manis, sedap, boleh minum. Tapi simpan lagi, dia satu peringkat dia akan jadi kalau belah utara, nira, lepas tu dia kata panggil tuak lah, jadi tuak. Tuak ni mabuk. Waktu mabuk tu hukumnya haram. Waktu tu tak boleh minum. Tapi simpan lagi, peram lagi, dia akan jadi pula cuka. Bila jadi cuka, dia dah hilang ilat mabuk tu, jadi halal balik. Kan? Daripada halal kemudian jadi haram, kemudian jadi halal balik. Sebab hukum ini berdasarkan kepada illah, tetapi tidak kepada khinzir. Walaupun dikatakan khinzir itu di dalamnya, dalam daging khinzir itu dari sudut kajian bukti saintifiknya ada kuman pita, kuman apa? Betul ke? Yang kata kuman yang boleh membahayakan kepada manusia, bukan sebab itu. Kalau kita jadikan itu sebab pengharaman khinzir, kita bimbang, takut nanti ada teknologi akan datang, mana tahu teknologi ini boleh membuktikan bahawa dalam daging khinzir sudah tidak ada lagi kuman ataupun cacing yang berbahaya itu. Mungkin ada alat yang diproses dan sebagainya. Adakah ketika itu daging khinzir akan bertukar menjadi halal? Tidak. Sebab itu pengharaman daging khinzir ini bukan sebab illah, tetapi ianya adalah semata-mata kerana perintah Allah, amrun ta'abbudi, semata-mata kerana ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 173, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, sebagaimana yang kita sebut tadi, dan begitu juga disebut daging khinzir ini sebagai rijsun, yang membawa makna kotor ataupun najis dalam surah Al-An'am ayat 145. Dan zaman wahyu diturunkan itu belum lagi ada bukti saintifik yang menunjukkan bahawa adanya kewujudan kuman dalam daging khinzir, tetapi tetap dihukumkan sebagai haram. Itu sebabnya. Sebab itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang berada di bumi ini, daripada makanan-makanan yang halal lagi baik. Bukan takat halal saja, tapi dituntut juga kita makan makanan yang baik. Jadi menunjukkan bahawa bila mana daging khinzir, babi ini diharamkan, dia termasuk dalam makanan yang tidak baik. Kemudian Allah sebut lagi ayat yang berikutnya dalam surah Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik yang kami rezekikan akan kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar menyembahnya. Lepas daripada ayat itu, barulah turun tentang ayat pengharaman khinzir, nak menunjukkan kepada kita ini adalah makanan yang tidak baik. Allah sebut innama harrama alaikumul maita waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. 4 jenis. Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu bangkai. Yang keduanya darah.
Yang ketiganya daging khinzir. Dan yang keempatnya, apa yang disembelih dengannya selain daripada bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dalam benda yang diharamkan. Bila disebut benda yang diharamkan, ia termasuk makanan yang tidak baik untuk kita ambil. Dan Allah perincikan lagi dalam surah Al-An'am ayat 145, Allah kata aulahmal qinzir fa innahu rijsun. Daging khinzir itu adalah kotor dan juga najis. Itu sebab pengharaman khinzir. Dari sudut yang lain, tuan-tuan sekalian, orang yang makan daging khinzir ni, bagaimana disebut, dibuat kajian, hilang rasa kita panggil apa, dari sudut psikologinya, cemburu dalam diri mereka. Macam mana pernah berlaku dalam satu ketika mana Syekhul Islam Muhammad Abduh, Al-Imam Muhammad Abduh, suatu ketika dia pernah pergi ke Perancis. Bila sampai Perancis, orang tanya dia, kenapa Islam ni tak benar makan khinzir? Kalau nak kata khinzir ni kotor, dia kata kami boleh buktikan khinzir yang kami pelihara di tempat kami ni bersih. Boleh datang visit ke kandang kami dengan teknologi yang terkini, bersih. Kalau nak bagi alasan itu, mereka tak boleh terima. Syekh Muhammad Abduh ni, macam mana dia buktikan, tunjukkan bahawa orang makan daging babi ni perangai dia tak elok, kerana sama macam perangai babi. Dia kata, bawakan pada aku 2 ekor ayam, maknanya 2 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina. Kemudian bawakan lagi pada aku 2 ekor babi jantan dan 1 ekor babi betina. Orang tanya, nak buat apa? Dia kata, bawa je. Bila dah mereka bawa kan, dia kata, cuba kurungkan dalam satu kurungan 2 ekor ayam jantan dengan 1 ekor ayam betina. Apa yang berlaku? Ayam jantan tu dia akan, kita panggil apa? Fight antara satu sama lain. Dia lawan sama-sama dia dulu, kan? Sehinggalah salah satu daripada ayam jantan tu lemah, dah tak bermain, barulah ayam jantan yang menang tu kejar ayam yang betina tadi. Ayam betina itu. Tapi bila dimasukkan 2 ekor babi jantan dengan 1 ekor babi betina, apa yang berlaku? Babi jantan tu, dua-dua tu tak bergaduh pun. Malah dua-dua babi jantan tu kejar babi betina. Tengok. Ini disebut dalam kitab. Bagaimana dicerita oleh Syekh Imam Muhammad Abduh. Menunjukkan bahawa betapa tak adanya sifat cemburu pada babi itu. Jadi begitulah sikap yang kalau orang yang makan babi. Kata Syekh Muhammad Abduh dari sudut psikologinya. Boleh lihat dari sudut uji kaji yang dibuat itu. Allahu a'lam, tapi itulah yang cuba dibuktikan oleh Syekh Imam Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa kita sampai di sini dahulu. Nanti kita akan sambung lagi
beberapa isu yang berkaitan dengan khinzir, berkaitan kenajisan khinzir dan juga cara membersihkan khinzir, keharusan makan khinzir di waktu darurat, macam mana keadaannya, insyaAllah kita akan sambung dalam kuliah-kuliah yang akan datang, insyaAllah. Jadi untuk malam ni saya rasa sekadar ini dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ni ada manfaatnya untuk sama-sama kita jadikan panduan dalam kehidupan kita semua, insyaAllah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم